من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang saya hormati dan kasih pengursi, imam dan jemaah sekalian, syukur kepada Allah SWT di atas segala-galanya, sama ada nikmat yang kita sadari dan tidak. Sebenarnya banyak nikmat yang telah kita peroleh daripada Allah SWT, tetapi oleh kerana perkara tersebut telah menjadi suatu yang biasa dalam hidup kita, jadi kadang-kadang kita tidak menghargai. Contoh, kita boleh bernafas sebab dah biasa dan kita rasa benda itu macam perkara yang mudah saja untuk kita lakukan. Jadi kita kadang-kadang tidak menghargainya. Tapi bagi mereka yang terkena ujian COVID-19 misalnya, ada yang sampai mereka susah nak bernafas, maka ketika itu proses bernafas yang kita anggap biasa itu aman dihargai. Sebab di antara nikmat juga dalam hidup ni ialah bila kita diuji dengan sakit. Sebab kadang-kadang kita ada nikmat yang kita dah lama kecapi, tapi kita dah mula tak ada rasa syukur sebab dia dah jadi biasa. Jadi bila kita susah bernafas, baru kita hargai. Siapa pernah mengalami kesukaran bernafas, contohnya Tuan Zul kita, jadi dapat memahami apa yang saya maksud tadi lah. Bahawa nikmat bernafas yang kita rasa mudah je, macam tak fikir pun lah. Kita tak fikir pun, aku nak kena bernafas, aku nak kena tarik nafas, aku nak kena hembus nafas. Kita tak fikir pun. Tapi bila diuji tak boleh bernafas, baru kita tahu lah. Itu juga saya pernah diuji tak boleh berjalan, sebab tapak kaki saya patah. Hampir 2 bulan nak berdiri pun tak boleh. Baru kita hargai, walaupun tapak kaki kita tu besar ni ya, tapi dia menampung beban kita. Jadi, tapi sekarang kita boleh jalan, kita boleh berlari, kita boleh berjalan, kita rasa macam benda tu biasa-biasa saja. Sebenarnya kalau diuji, baru kita dapat hargai nikmat. Sebab bagi orang yang beriman, Allah uji dia dengan apa-apa perkara sekalipun, itu pun satu nikmat bagi dia. Yang faham lah, yang tak faham, dia fikir nikmat itu kesenangan saja. Tapi sebenarnya kesusahan itu juga satu nikmat. Sebab dengan kesusahan tu baru kita hargai kesenangan-kesenangan yang lain. Kalau tidak, kita macam minta maaf juga, rumah yang kita diami ni hebat dah. Walaupun rumah kos rendah ke, lebih lagi kalau rumah semi-D ke, lebih lagi kalau rumah banglo, hebat. Tapi kadang-kadang kita tak syukuri. Kita rasa alamak sempit rumah aku ni, kecil rumah aku ni. Tapi na'udzubillah, ada orang sampai peringkat diuji macam ni. Diuji dengan banjir, dah tak ada peluang duduk rumah yang dia kata sempit tu. Kena duduk di dewan serbaguna, kursi baru dia kalau dapat balik rumah ni kan seronok. Ada orang sampai diuji dengan kebakaran, rumah dia terbakar, baru dia rasa. Tapi kita harap kita tak perlu dah sampai ke peringkat tu. Ditarik nikmat tu baru kita rasa nikmat ni besar betul. Jadi sebelum ditarik nikmat ni,
kita rasa betul-betul lah dalam hati kita. Mudah-mudahan. Jadi syukurnya aku dapat melihat. Tak payah komen, oh mata aku sempit. Tak payah nak komen, oh telinga aku ni cuping kecil ataupun cuping telinga aku layak. Terima je lah seadanya. Apa yang Allah bagi kepada kita. Kemudian kalau kita nak lagi nikmat-nikmat yang lain, usaha saja. Kalau Allah bagi, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi, sabar. Dan kemuncak segalanya kita reda dengan apa sahaja yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, itu sebagai mukadimah. Sebab bila kita hidup ni, kita kena ada ilmu. Jadi cara nak dapat ilmu tu di antaranya belajar. Tapi malangnya kadang-kadang kita belajar, tapi kita baru tahap satu je, iaitu tahu. Tak lepas tahap satu. Jadi kalau tak lepas tahap satu ni, dia tak jadi apa-apa. Mungkin dia dapatlah pahala kerana menuntut ilmu tu, tapi nak berlaku perubahan dalam kehidupan dia tu sangat sukar. Kalau orang setakat tahu je, misalnya orang tu tahu Allah tu ada, belum ada impact lagi dalam kehidupan dia. Sebab tahu Allah ada ni, orang kafir pun tahu Allah tu ada. Budak-budak pun tahu Allah tu ada. Cukup dengan taklid dah tahulah. Ikut je. Orang kata Allah tu ada, dia pun kata Allah tu ada. Itu tahu. Tapi yang kita nak meningkat daripada tahu kepada faham. Faham. Bila sebut Allah itu ada, bukan setakat tahu, kita faham. Bila faham ni dah ada dalil, dah ada hujah. Sama ada secara akli ataupun nakli, berdasarkan Quran, hadis. Tapi kita lihat dalam kehidupan ni, kalau tahu, faham pun tak jadi apa-apa juga. Ramai orang tahu, faham, tapi tak jadi apa-apa lagi. Tak ada orang tu dah tahu dan faham, dia boleh syarah, dia boleh sampaikan. Kalau dia tahu tapi tak faham, tak boleh nak sampai lagi. Untuk diri dia cukup lah. Tapi kalau dia dah tahu, dah faham, dia boleh syarah. Hebat kan? Mungkin dijemput sana sini kan. Tapi yang kita nak lebih daripada itu, bukan setakat tahu, faham, yakin. Kalau faham tadi dekat akal dia, itu yang boleh keluar hujah, akli, nakli. Tapi kalau yakin, dia sudah terkesan dekat hati dia, dah rasa dekat hati. Tahu, faham dan yakin Allah tu ada, terkesan dekat hati dia. Bila dah yakin Allah tu ada, terkesan dekat hati, itu yang kita dah ada pengawal yang akan bersama dengan kita di mana saja kita berada. Orang yang yakin ni, yakin Allah itu ada, dah terkesan dekat hati dia. Kita buat contohnya ni, bulan puasa ni biasanya oleh kerana keberkatan Ramadan tu, ramai orang dapat berada di tahap yakin tu. Contoh macam ni, buat contoh mudah lah. Kita sekarang tahu, faham bahawa Allah itu maha melihat, maha mendengar. Tapi kadang-kadang kita mengumpat. Mana keyakinan tu dah tercabar. Kalau kita yakin Allah tu maha mendengar, maha melihat, di mana saja, bila saja, kita tak akan mengumpat. Sebab apa? Dekat hati dah terkesan ni Allah perhatian aku ni. Ini Allah dengar aku ni. Allah perhati aku. Walaupun aku sembunyi kat mana, Allah nampak. Walaupun dalam gelap gulita, Allah nampak. Kalau kita yakin Allah tu maha mendengar, walaupun kita tak cakap, tapi suara hati kita, bisikan hati kita tu Allah dengar. Allah nak dengar tak perlu suara. Manusia yang nak dengar perlu suara. Allah nak dengar tak perlu suara pun. Kalau dengar, macam sekarang apa berlaku dalam hati nurani saya, bisikan hati saya, bisikan hati tuan-tuan, Allah dengar. Itu sebab kalau kita yakin dengan sifat Allah itu, dengan perbuatan Allah itu,
Dah sampai ke begitu, insya-Allah dia jadi pengawal yang sangat kuat, sangat ampuh untuk diri kita. Baru ada kekuatan iman yang sebenar. Dan insya-Allah bila dah sampai ke tahap yakin ni akan nampaklah hasil dia. Kita beramal dan istiqamah. Boleh maintain. Tapi kalau turun naik bermakna istiqamah tu belum ada, bermakna tahap keimanan tu pun sedang turun naik lah. Dan memang kita pun tahu bahawa tahap keimanan tu memang turun dan naik. Tapi doalah banyak-banyak supaya kalau dia turun pun jangan sampai bawa paras minimum. Jangan sampai bawa paras minimum. Kalau bawa paras minimum tu silap-silap jatuh kufur. Nauzubillah. Baiklah. Dan insya-Allah bila dah Islam ni pada diri dia tu dah melampaui tahap tahu, faham, yakin dan dah amal, barulah boleh dia nak perjuangkan. Kita kena cek diri kita. Dah sampai ke tahap yang kelima tadi, kita memperjuangkan Islam. Masing-masing boleh jawablah. Ataupun kita baru tahap kita baru nak amal untuk diri kita. Kalau sampai ke tahap baru nak amal diri kita tu, alhamdulillah, tapi jangan senang hati sebab kita ada tanggungjawab khalifah. Itu kalau setakat amal untuk diri kita itu tahap hamba Allah. Untuk diri dia lepas, tapi tak sebagai khalifah tak lepas lagi. Sebagai khalifah ni kita kena dah keluar sikit, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita dah mula kembangkan supaya dikongsikan dan juga sampai kepada orang lain. Baik tuan. So insya-Allah Islam ni mudah dan praktikal, tapi kena doa banyak-banyak. Usaha juga, tapi kena doa sebab usaha kita tidak memberi bekas. Kena banyak doa sebab hanya Allah saja yang memberi bekas. Kadang-kadang kita belajar tapi tak faham. Dapat tapi tak faham. Kadang-kadang faham dah tapi yang keyakinan itu tak apa kuat. Kadang-kadang dah beramal tapi kejap okey, kejap tak okey. Kadang-kadang rasa masa nak sampaikan kepada orang, tapi kadang-kadang malahan lantar dia. Jadi kan, itu sebagai sedikit mukadimah. Kita nak masuk kepada kita punya perkongsian yang saya cadang nak selesaikan hari ini. Pasal insya-Allah panjang umur kita akan bersama-sama menyambut Ramadan. Mungkin dalam bulan Ramadan tu kita ada kuliah setiap Allah. Baik. 2 bulan yang lalu saya bercakap tentang bagaimana Rasulullah membangunkan peradaban ataupun tamadun, ataupun dalam bahasa Inggeris civilization. Ada 2 tahap, itu tahap Makkah, tahap Madinah. Tahap Makkah lebih kepada membangunkan roh tauhid selama 13 tahun. Dan kemuncak roh tauhid itu ialah bila berlaku Isra dan Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian, kerasulan Rasulullah SAW. Itu kemuncak. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini menguji keimanan manusia sampai hari ini. Ada orang masih lagi tak apa lagi. Boleh ke? Dan mudah-mudahan kita bukan, insya-Allah kita bukan di situlah kita dah yakin lah benda itu benar-benar berlaku secara roh dan secara fizikal. Bukan secara roh saja, secara roh dan fizikal. Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Dan ada perbahasan, mengapa perlu berlaku Isra? Mengapa tak terus Mi'raj? Isra itu daripada perjalanan Rasulullah daripada Makkah ke Masjidil Aqsa. Tak boleh ke Allah terus Mi'raj ke? Naik aja lah. Boleh, tapi mengapa perlu berlaku peristiwa Isra daripada Makkah pergi? Itu ada perbahasan dia. Tapi tidak rasa bertujuan untuk menerangkan. Tapi memang ada perbahasan dia. Okey. Sebab apa? Tak ada perkara yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah ni saja-saja.
Tak ada berlaku. Dalam kehidupan kita pun tak ada perkara yang berlaku saja-saja. Oh saja-saja je saya nak datang sini, nak bercakap. Oh saja-saja je Bang Din dan kawan-kawan semua datang sini nak dengar kuliah. Tak. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Tapi ada yang menjadi masih lagi rahsia. Kita kadang-kadang dah bertahun-tahun baru tahu, oh patutlah aku datang ke situ gitu. Kadang-kadang rahsia itu hanya terbongkar bila kita dah mati gitu. Bila kita dah mati, ada kadang-kadang rahsia itu Allah buka masa kita hidup lagi. Tapi ada kita dah mati baru terbongkar rahsia itu. Baik. Jadi lebih lagi lah dalam kehidupan Rasulullah tak ada yang saja-saja. Termasuk tadi Rasulullah diisrakan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada Imam Sahabat. Jadi kemuncaknya pembangunan tamadun itu kalau di fasa Makkah bila berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Tapi contoh paling hebat sekali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebab apa? Abu Jahal cuba nak guna poin ini untuk kali ini Abu Bakar memang surrender lah, seolah-olah macam itulah. Selama ni dia percaya betul kat sahabat dia ni, dekat Rasulullah, kali ini memang dia surrender lah. Dia cari Sayyidina Abu Bakar nak cerita hari ni, oh kawan kau Muhammad dah cerita bahawa dia berjalan daripada diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke langit, jumpa Tuhannya. Tapi betul-betul tuan, kena jaga etikat kita. Tuhan bukan di langit, Tuhan bukan di langit. Walaupun ada segelintir yang berhujah kata Tuhan di langit, ini ayat dia sekian-sekian. Tapi kita berpegang kepada Tuhan itu tidak bertempat. Sebab yang bertempat itu hanya makhluk kan. Itu pun panjang perbahasan dia lah. Dia lah pakar-pakar tauhid gitu kira-kira. Tapi bila jumpa Sayyidina Abu Bakar dengan mudah saja tahu kalau benar itu yang dikhabarkan oleh Muhammad, benar lah. Tak ada, itu hebat. Itu sebab kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman kita ni ujung kuku dia. Baik tuan. So kemudian berlakulah proses peradaban selepas hijrah. Itu di Madinah. Dan di Madinah ada 4 perkara yang berlaku. Yang pertama still berkaitan dengan hablum minallah, iaitu Rasulullah dirikan masjid. Tempat yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, iaitu masjid itu sendiri. Di situlah berlaku proses taklim, tarbiyah dan segalanya. Dan kemudian di situlah juga berlaku tempat di mana roh tauhid itu terus diperkuatkan. Dan hari ini saya nak sebut lagi 3 poin secara ringkas, iaitu bagaimana Rasulullah membangunkan peradaban manusia di fasa yang kedua, iaitu Rasulullah menjalinkan ukhuwah di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin ialah sahabat-sahabat yang ikut berpindah dengan Rasulullah daripada Makkah ke Madinah. Kaum Ansar terdiri daripada sahabat Rasulullah dari suku kaum Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam. Jadi dipersatukan seolah-olah masing-masing sahabat Rasulullah yang Muhajirin dan Ansar ini dipersatukan sebagai keluarga angkat. Jadi sebab sahabat Rasulullah yang daripada Makkah ni, kaum Muhajirin ni, dia tak bawa apa-apa. Dia berhijrah selai sepinggang. Yang kaya, Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Osman pun kaya. Tinggal semua harta.
ada yang tinggal keluarga, sebab ada yang mungkin ahli keluarga terdekatnya, isteri, suami, anak tak masuk Islam lagi. Jadi pindah, slice pindah. Kita kalau hijrah bawa satu lori pada kontena. Pada dulu bila tamat servis berapa kontena? Pindah daripada mungkin camp ke bawa. Kalau paling kecil pun satu kereta, bonet kereta tu penuh. Ni sahabat Rasulullah tak ada apa. Sebelah sepinggang ya Allah. Ada yang naik unta kan, adalah seekor unta. Tapi tak adalah bawa ekor unta. Jadi sampai kat sana memang yang kaya, yang miskin dan sebagainya. Jadi dipersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Dan kita kena ambil iktibar, mereka dipersaudarakan atas dasar mencari cinta Allah dan cinta Rasul serta cinta akhirat. Itu dasarnya. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat. Bukan sebab lain. Bukan sebab lebih lagi bukan sebab cinta dunia. Bukan sebab cinta dunia. Ini kalau aku terima orang Muhajirin ni, nanti adalah habuan daripada Rasulullah. Aku dapat gelaran ke Datuk Seri ke Tan Sri, tak ada. Nanti aku akan dapatlah anugerah penduduk Madinah terbaik ke, tak ada. Semata-mata kerana cinta Allah, cinta Rasul dan cinta akhirat. Sebab tahu ni nak pergi ni, macam kita ni, kalau kita yang daripada kampung yang berbeza, negeri yang berbeza ni, dapat ditautkan di sini atas dasar mencari cinta Allah, cinta Rasul dan cinta akhirat. Seronoknya duduk kat taman ni. Tapi kalau kita dapat kononnya bersama atas dasar hang sebelah rumah aku, takkan aku tak tegur hang kan? Ataupun kita kan sama, kita satu jalan jalan 19 betul kan? Kita jalan 20 kan? Jalan 20 tak jadi. Tak jadi. Walaupun sebelah rumah boleh bergaduh. Kita sebelah rumah berdepan, insya-Allah sampai mati boleh berukhuwah. Kalau perkataan tepatnya ukhuwah lah. Kalau silaturahim ni dengan adik-beradik, itu perkataan. Kalau dengan selain adik-beradik dipanggil ukhuwah. Atas 3 dasar ni, insya-Allah, iaitu cinta Allah, cinta Rasul dan cinta akhirat. Kata saya dengan Zul, kami berjiran berdepan. Mengapa tak bergaduh ni? Kerana nak jaga cinta Allah aku, kerana nak jaga cinta Rasul aku, kerana nak bawa bekal yang terbaik untuk pergi ke negeri kekal aku, iaitu akhirat. Bukan pasal saya bagi kuih kat Zul bagi kuih tu buat. Kalau bagi Zul kat kuih ni, besok juga lah kuih kat aku. Tak jadi. Kerana Allah saja, kerana mencari cinta Allah, kerana mencari cinta Rasul, kerana cinta akhirat. Itu saja. Lain tak selamat Padin. Mengapa ni katalah macam dari segi syariat sebenarnya, kalau macam jiran sebelah rumah saya betul anak saya. Kalau dari segi syariat, walaupun dia anak saya, walaupun saya bapak dia, kalau dia katalah dia nak drill rumah dia, dia beritahu oleh nak drill setiap daripada pukul 9 hingga pukul 10. Mengapa? Nak cari cinta Allah, cari cinta Rasul, nak suburkan cinta akhirat. Itu saja. Kalau kata kita kuliah hari ini, kerana itu 3 saja. Nak cari cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat. Cinta akhirat itu sebab biar subur. Nak selamat dekat dunia ni, kalau kita suburkan cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat. Tapi benda ni cakap mudah kan?
Tapi kena latih-latih lah, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita dah terkesan dekat hati, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, dia akan mudah. Dia akan mudah. Bukan kerana nak dipuji ataupun apa-apa sekalipun. Selalu saya ingat ni, kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau kita meninggalkan kebaikan kerana takut orang puji, itu riak sebenarnya. Kalau kita buat kebaikan kerana hendak dipuji, itu syirik. Jadi kalau buat baik ni, buat je kerana Allah. Kerana Allah. Kerana Allah. Kalau kita tak buat pun, bukan kerana takut dipuji. Aku malah nak ceramah, nanti orang puji aku. Riak lah tu. Kalau saya tak ceramah. Tapi kalau saya ceramah, saya sampaikan pula, saya kena bulatkan kerana Allah. Kerana Allah. Kalau kerana lain-lain, dia jadi syirik. Ya? Baik, macam kita lah dengan kuliah yang semua kan. Kalau kalau balik, jangan aku pula kata Samsul. Tuan-tuan tunggu kat sini. Boleh pergi pada syirik tu kerana saya. Kerana saya. Kan? Aku malah dengan kuliah ni. Kalau aku dengar kuliah kan, nanti aku bagus pula. Itu dia. Itu dia. Jadi, itu berarti halus kan? Baik tuan. So, jaga cinta Allah, cinta Rasul dan cinta akhirat. InsyaAllah bila kita berukhuwah, dia akan kekal. Itulah dasar yang kita nak belajar. Macam mana boleh begitu erat kaum muhajirin asal, sehingga ada rumah bagi rumah, ada tanah bagi tanah, dan ada satu peristiwa, ada sahabat dia ada lebih daripada seorang isteri, itu pun dia nak bagi. Bukan benda tu tak berlaku tapi nak cerita bahawa sampai ke peringkat tu benda tu tak berlaku, tak dibenarkan oleh Rasulullah. Dan dia nak bagi tu bukan isteri yang dia tak sayang, isteri yang paling disayang. Tapi itu tidak pernah berlaku. Berhati-hati sikit dengan yang kata ada berlaku kan. Okey. Baik. Kita pergi yang seterusnya. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan perhati sejarah ni memaparkan bila dah berlaku ruh tauhid yang mantap, bermakna dah berlaku hablum minallah yang mantap tadi, dan kemudian dah berlaku ukhuwah yang mantap, iaitu hablum minan nas yang mantap, maka barulah datang pembangunan tamadun yang seterusnya, iaitu Rasulullah jalinkan hubungan dengan Yahudi yang ada di Madinah, jalinkan hubungan dengan negara-negara yang berhampiran. Asasnya dah mantap, iaitu hablum minallah yang mantap, hablum minan nas yang mantap. Maka sahabat-sahabat Rasulullah ni bekerjasama dengan walaupun orang Yahudi yang belum Islam tu, dan juga negara-negara sekitar yang ada yang belum Islam, baru pergi keluar dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku sekarang, kita ni dua itu tak betul lagi, tak berkuat lagi. Hablum minallah pun tak berkuat, hablum minan nas pun tak berkuat di antara kita. Kemudian kita pun menjalinkan hubungan. Nak buat macam mana? Perlu bekerjasama, tapi bekerjasama di atas asas yang lemah. Akhirnya itulah apa berlaku? Makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Bergaduh kita. Kerana berkawan dengan misalnya CA, kadang-kadang dengan adik-adik sendiri pun bergaduh. Kadang-kadang dengan yang seagama pun bergaduh. Kadang-kadang lebih dahsyat,
Kerana menjalinkan hubungan ni pun atas dasar apa sekalipun, atas dasar ekonomi ke, atas dasar apa, akhirnya tinggal sembahyang. Akhirnya tinggal sembahyang dan sebagainya. Akhirnya tinggal puasa. Jadi sahabat Rasulullah dulu menjalinkan hubungan Yahudi dengan mereka yang berada di negara-negara jiran ni dengan asas yang sudah cukup kuat. Jadi kita sekarang tak apa, kita teruskanlah jalinan hubungan tu. Misalnya kita ada jalinan hubungan dengan orang Cina, orang kita, teruslah. Tapi pada masa yang sama bangunkan asas tadi, hablum minallah dan hablum minannas. Utamanya hablum minannas di antara kita sesama yang seagama. Dan lebih lagi hablum minannas kita di balik ini. Baik. Kemudian yang seterusnya, Rasulullah bangunkan ekonomi. Kekuatan ekonomi sangat penting, tuan. Kekuatan ekonomi sangat penting. Sebab kalau tak ada kekuatan ekonomi, itu yang jadi, minta maaf cakap ni agak sensitif kan. Kita tak ada kekuatan ekonomi, jadi kita pun keliru. Kita pun keliru macam seolah-olah tak apa. Yang penting seolah-olah yang penting kekuatan iman. Jadi dengan kekuatan iman ni mari kita bangunkan madrasah kita. Dengan kekuatan iman ni mari kita uruskan masjid kita. Betul. Itu asas dia. Tapi orang yang kuat imannya siapa? Sesudah Rasulullah, sahabat Rasulullah. Mereka bangunkan ekonomi sungguh-sungguh. Sebab kita nak bangunkan madrasah ni bukan dengan magic sebenarnya, bukan ngaji. Dengan kekuatan iman, maknanya kita angkat doa, tiba-tiba angkat tangan doa, kita nak pagar besi. Habis dia doa, terus ada pagar besi kan? Lepas tu nak bangunkan pagar besi, kena pergi belilah besi, kan? Kena carilah duit nak upah orang nak tegang. Kalau boleh gotong royong lah. Dan itu sebab kekuatan ekonomi ini perlu kita gerakkan, tuan. Perlu kita gerakkan. Tapi yang malangnya, kita ni tak tiru macam sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah dibangunkan kekuatan ekonomi itu, dan terbangun, dia bagi balik kepada Islam. Kita ni bangun kekuatan ekonomi, kita kumpul untuk diri kita. Itu yang daripada ada satu kereta, dua kereta, daripada dua kereta, tiga kereta, daripada satu rumah ada dua rumah ada tiga rumah. Sayyidina Abu Bakar, dia bangunkan kekuatan ekonomi. Mana pergi duit dan harta dia balik? Infak. Dia infak 10% ke 20% ke? 100%. Tinggal Allah dan Rasul saja. Kita for sure takkan sampai makam tu. Takkan sampai. Dan jangan buat hal bagi semua. Kita bukan tahap iman Abu Bakar. Sayyidina Umar bagi tak macam Abu Bakar lah. Dia nak lawan juga tapi tak mampu. Sayyidina Umar pun tak mampu lawan tahap keimanan infak Abu Bakar. Kita jangan mengada-ngada lah. Jadi tapi kita kena fikir juga. Maknanya kekayaan yang kita dapat ni, apa habuan dia untuk masyarakat orang lain. Kalau paling tidak, apa habuan untuk adik-adik kita, apa habuan untuk jiran kita, apa habuan untuk masyarakat kita, dan apa untuk Islam. Itu je bezanya. Kita sekarang dah ada tak orang Islam yang kaya? Mam, ada lah, Mam. Ada. Kita alhamdulillah, taman kita ni kita dapat juga nikmat daripada orang kaya yang beriman. Tu yang infak apa? Wakaf kita tu. Tu yang infak apa? Bilik jenazah kita. Sebab apa mereka boleh buat itu? Kekuatan ekonomi. Dan dia selamat pasal dia bangunkan, insyaAllah kita yakin kekuatan ekonomi itu dengan keyakinan dia yang kuat kepada Allah, Rasul dan juga akhirat. Kalau tidak, dia tak bagi tu. Berapa, Mam? 40,000 kan? 40,000. Baik, tuan. So, bangunkan kekuatan ekonomi. Kalau macam kita boleh
buat home industry, buatlah dulu. Tapi kena ada cita-cita. Oh, nak kembangkan. Tapi kembangkan tu bukan nak tambah kekayaan kita. Nak supaya orang lihat, masyarakat Islam ni kaya. Dan tengok kekayaan yang mereka peroleh ini, mereka gunakan untuk Islam balik. Dan kalau betul-betul lah semua orang buat macam tu, insya-Allah dah lama dah selesai banyak masalah. Antara masalah yang tak selesai apa Aziz? Walaupun dah ada pusat zakat, walaupun dah ada apa semua tak selesai apa, masalah apa ni, ramai lagi orang Islam kadang yang miskin, anaknya pandai nak belajar, tak ada duit. Itu kita baca yang belajar dekat Mesir, keluar daripada rumah sewa apa semua tak mampu. Akhirnya alhamdulillah sekarang dah dapat dibeli premis khas untuk budak-budak itu. Patut masalah itu dah lama selesai. Memanglah kemiskinan ini tak boleh dihapuskan secara total sampai bila-bila pun kemiskinan ini tak dapat dihapuskan secara total. Memang akan ada je orang miskin. Tapi sebenarnya hikmah ada je orang miskin itu peluang untuk orang kaya. Tapi masalahnya sekarang orang miskin ni memang akan ada sampai bila-bila pun. Tapi yang masalah sekarang kita belum ramai orang kaya yang nak. Orang kaya dah ada, tapi belum ramai orang kaya yang dia nak impak sebelum diminta lah. Orang kaya yang impak bila kita minta tu memang ada lah. Termasuklah kita. Kita ni orang kaya juga. Bila orang minta kita bagi kan. Tapi saja-saja nak datang bagi belum lagi lah. Macam hari ni bangun tadi, siapa aku nak bagi hari ni? Kita belum berlaku itulah. Tapi kalau tiba-tiba kita pergi mayat tanah, kita nak pam minyak tu, tiba-tiba ada orang datang, kita bagilah. Itu pun kita buka duit, tengok lama tu. Yang mana satu? Yang tulis 2-0 ke 1-0 ke, tulis 5 ke, tulis 1. Dan bagilah duit yang dah lunyai tapi lebih baik juga lah daripada tak bagi langsung. Ataupun dah tak bagi, kita syarah pula ke budak tu kan. Bolehlah beri sedikit peringatan, tapi jangan syarah lebih-lebih sampai mengaibkan budak tu. Biasa ni pakcik nak bagi ni, dan pakcik nak beritahu orang datang isi minyak, tengok datang lagi tengok, sampai mengaibkan budak tu. Mungkin cakap sepatah juga kan. Adik jangan lupa kalau betul ini untuk madrasah, alhamdulillah. Tapi jangan buat yang salah. Dah lah kan. Baik tuan, secara ringkas saya tengok jam tu pun dah 7.30 yang cantik ni setiap isi tadi kita urai panjang sikit. Jadi saya rumuskan, kita kalau nak duplicate pun boleh. Jadi untuk membangunkan tamadun ataupun peradaban dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, ingat bangunkan roh tauhid. Roh tauhid maknanya cinta Allah, cinta Rasul dan cinta akhirat. Itu yang paling pokok lah. Kemudian roh tauhid ni lah bila terbangun, insya-Allah terbangunlah hablum minallah. Kita ada hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian bangunkan juga ukhuwah serta silaturahim. Ataupun silaturahim dan ukhuwah. Silaturahim itu dengan adik-adik kita, keluarga kita yang ada talian darah ataupun keturunan. Ukhuwah itu dengan kita ni yang kita bukan adik-beradik, tapi boleh jadi macam adik-beradik quote-unquote. Bangunkan ini. Bila terbangun silaturahim dan ukhuwah ini, terbangunlah insya-Allah asas yang kedua, itu hablum minan nas. Dan insya-Allah dengan hablum minallah dan hablum minan nas yang terbangun ini, kita jalinlah hubungan dengan siapa saja, tak kira seagama, sebangsa ataupun tidak. Bangunlah ekonomi semaunya kita, insya-Allah kita selamat di dunia,
dan selamat di akhirat dan kekal sebagai hamba Allah yang bertakwa dan khalifah Allah yang bertakwa. Dan itulah bekal kita nanti untuk kembali ke negeri yang kekal lagi abadi. Tuan-tuan, kita doakan mudah-mudahan kita sempat sehingga Ramadan dan dapat beribadah dengan sebaik-baiknya pada Ramadan kali ini. Walaupun kita masih lagi diuji dengan COVID-19, tak apa tuan-tuan. Apapun ujian akan tetap datang. Kalau tak COVID-19 mungkin benda lain. Kalau siapa kata bila nak berhenti hujan ni, sebenarnya itu bukan urusan kita. Bila nak berhenti itu urusan Allah. Urusan kita jaga kesihatan kita. Jaga kesihatan kita. Dah. Kalau dah jaga kesihatan kita diuji juga, atas mati, tak apa. Saya anak saudara, saya punya suami baru meninggal 2 minggu sudah COVID-19. Isteri dia tu anak saudara saya, anak kakak saya, 3 anak perempuan. Maknanya ditinggalkan suami, ada 3 anak perempuan. Siapa yang tak macam tu betul? Tapi orang nak pergi, saya pun tak pergi lagi ziarah mereka duduk di baby sebab dengan kakak saya, abang ipar saya, anak-anak dia semua kena COVID-19. Jadi adik saya yang KL tanya, bang nak pergi? Saya kata jangan pergi. Bukan tak sayang, bukan tak teringat, tapi tak boleh pergi sebab wabak. Tunggu dia orang clear. Dia orang dah clear dah ni, dah seminggu clear, pun tak pergi lagi. Bagi clear betul. Itu usaha dari kita. Dan selagi kena dengan syariat, tak ada masalah. Bukan kita, alhamdulillah keluarga saya kat Johor pun faham. Kalau tak faham tu, akan kecil hati lah. Dah meninggal pun tak datang. Hari itu meninggal abang ipar saya punya mak meninggal. Terus kita pergi sebab tak ada isu COVID. Ni ada isu COVID. Ya. Memang nak pergi, cuma dari jauh je lah. Tak boleh pergi. Seorang pun daripada Melaka tak pergi. Seorang pun tak pergi. Kita tahlil pun nak kata apa, online je. Online je. Okey, baik tuan-tuan. Jadi ujian ni real lah. Cuma saya dengar lah, saya keluarga kita ni menantu saya dengan COVID-19, dengan kuarantin lah. Menantu saya pula sebelah rumah saya. Sebelah rumah saya, Anik punya isteri kuarantin lah. Dengar je suara cucu, nak keluar tak boleh. Duduk dalam dalam kan? Apa kita boleh buat? Jadi tuan-tuan, apa pun insya-Allah, kalau kita pegang aku nak cari cinta Allah, cinta Rasul, nak pergi ke akhirat ni, tak ada apa. Semua yang sedang berlaku dalam hidup kita ni jadi kecil. Yang besar tu cinta Allah, yang besar tu cinta Rasul, yang besar tu cinta akhirat. Yang lain semua kecil. Sekian, wallahu a'lam. Yang baik semuanya daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu adalah kelemahan diri saya. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.